sekujur badan berselimut putih, rebah bersemadi sendiri, mengharap kasih anak dan istri, apa mungkin pahala dikirim. Nak mati beriman, nak bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, sila sujud kepada kros Kristian ini. Itu yang disebut oleh beruk tadi. Pada peringkat awal dia confused. Betul ke ni? Betul ke ni? Dan dia cuba bertekad untuk dia lawan. Dia kata, tak, saya orang Islam, mana mungkin saya akan sujud kepada kros Kristian. Si beruk tu lawan lagi, tidak, agama yang diredai oleh Allah Ta'ala ni dia Kristian, bukannya Islam, dan kamu sudah tidak ada masa, cepat sujud kepada kros Kristian sebelum kamu meninggal dunia. Dia gagahkan diri untuk dia lawan. Dia pertikaikan, tak, dia akan sujud kepada Allah Ta'ala saja, bukan pada kros Kristian. Ini yang dia yakin, ini yang dia beriman. Berlawan hujah. Bila dia terus pertahankan hujah, akhir sekali semua buruk-buruk tadi melompat serentak, kemudian jatuh ke muka bumi sebagaimana daun kayu yang jatuh, terbuai-buai, jatuh saja ke muka bumi, hancur belaka. Pada masa itu dia pun ambil kesempatan berehat seketika, konon-kononnya. Tapi orang di luar yang sedar tu tengok dia sedang dalam keadaan sipi-sipi nak mati ni. Duduk dia nak berehat seketika, tiba-tiba mari pula geng-geng beruk ni. Kali ni mari bukan melompat, tapi duduk keliling dia, keliling tawaf dia. Pada masa tu dia pening, dia serabut, dia pening, dia serabut. Itu yang kita sebut sakrah tadi tu, mabuk mati tu. Tengah-tengah duk pusing, tiba-tiba keluar seekor beruk juga, tunjuk kros Kristian sekali lagi dan beritahu, ini peluang terakhir untuk kamu sujud kepada kros Kristian sebelum kami mati. Ini saja agama yang boleh menyelamatkan kamu dikubur di padang mahsyar dan untuk bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia pada masa itu macam kebingungan. Betul ke salah, betul ke salah, betul ke salah. Tapi dia cuba gagahkan diri dia untuk mengatakan, tak apalah, dia tawakal juga kepada Allah Ta'ala untuk kekal dengan Islam dan tak akan sujud kepada kros Kristian. Akhir sekali buruk tadi juga masing-masing melompat akhirnya, kemudian jatuh macam daun kayu, terbuai sampai ke bumi, jadi hancur. Maka dia pun cuba nak berehat. Yang jelas pada masa tu dia sebut dia letih tak amat sangat, dia penat tak amat sangat, dia lapar tak amat sangat, dia dahaga tak amat sangat. Baru saja nak berehat, tiba-tiba kawasan tempat dia tinggal tu jadi cerah. Di bahagian depan cerah secerah-cerahnya. Tiba-tiba keluar seorang lelaki muda, tampan, wajahnya jernih, putih, pakai jubah, pakai serban. Orangnya nampak sangat alim, waruk, beriman, bertakwa. Mari rapat jumpa dia, senyum. Dia pun selup jubah dia, keluarkan satu bungkusan hitam. Buka, tengok, dia adalah patung yang dipuja oleh agama Hindu. Ustaz tak sempat tanya murugan ke apa, wallahualam lah. Yang jelas itu dia tahu itulah patung yang disembah oleh agama Hindu. Dan si lelaki tampan ini menyebut, beritahu, saya sudah mati, saya ada pengalaman mati, alangkah menyesalnya saya mati dalam keadaan Islam. Sebenarnya agama yang boleh menyelamatkan kita dunia dan akhirat, yang melayakkan kita bertemu dengan Allah Ta'ala, ialah agama Hindu. Tu dia. Pada masa itu dia kata dia berada di kemuncak kebingungan. Tapi yang jelasnya dia hampir-hampir terjerumus
Mau saja dia kata tak apalah, Hindu pun Hindu lah. Bukan kenapa, kan dia terlampau letih. Dia terlampau letih, dia terlampau penat, dia terlampau lapar, dia terlampau dahaga. Tapi dia cuba gagahkan diri dia untuk dia lawan juga dan berkata, sepatut awak beri pada saya Al-Quran, bukannya beri patung Hindu. Dia lawanlah kita, bukan Quran ni yang menyelamatkan kamu. Dan pada masa itu dia cuba bertegas dengan tekan tak apalah, dia nak kekal dengan Al-Quran, dia tak mau pegang patung Hindu itu. Akhir sekali lelaki tadi hilang, wajah putih jadi blur, kemudian hilang begitu saja. Dan selepas daripada itu, dengan takdir Allah tadi, dia pun sedar semula. Masa dia sedar itulah dia menceritakan kepada ramai-ramai yang selingkung dia. Jadi hak lingkung tanyalah, kami rata-rata ramai-ramai ajar mengucap kepada doktor perasan ke? Dia kata sikit pun tak perasan. Sikit pun tak perasan, sikit pun tak dengar, sikit pun orang panggil tak boleh dengar apa-apa pun daripada apa yang diajar mengucap kepada diri dia. Cuba bayangkan para hadis sekalian, apa jadi kata kalau orang panggil dia kena penat, letih, lapar, dahaga ni, dia mengalah, tak apalah, Hindu pun Hindu lah, mati. Apa makna? Mati dalam keadaan su'ul khatimah, dalam keadaan tidak dapat mengucap 2 kalimah syahadah dan hujung jatuhnya buruk. Saudara muslimin dan muslimat sekalian, ni kenapa senyap serius ni? Relax, lambat lagi matinya. Jatuh berdenyut lagi. Ni cerita orang. Matematik mudah, baca, hafaz, ingat dan beramal dengannya. 2 campur 2 4, 2 kali 5 10. Hafaz, ingatlah kepala sampai bila-bila. Tiba masa nak guna. Tak apa, itu sifir matematik. Tapi ini agama. Kalaulah kekuatan hafazan menjadi penyelamat, kalaulah kekuatan ilmu yang kita belajar menjadi penyelamat, maka berkatakanlah demi sesungguhnya orientalis barat paling selamat ketika berada di alam nazak sakratul maut. Kenapa? Mereka jauh lebih alim daripada kita. Mereka jauh lebih tinggi knowledge, maklumat, data tentang Islam, jauh lebih daripada kita. Tapi isunya sekarang bukan ilmu. Isunya sekarang bukan maklumat yang kita tahu. Isunya sekarang diiktifak oleh ulama, satu-satunya yang boleh menyelamat seseorang itu daripada gangguan syaitan ketika sakratul maut ialah al-istiqamah. Istiqamah dia dengan Islam. Inilah dia satu-satunya penyelamat yang boleh menyelamatkan seseorang daripada gangguan syaitan, insya-Allah ketika di alam nazak sakratul maut. Dengan arti kata lain, kalaupun dia tak belajar, tak ada ilmu tentang apa yang kita bawa pada malam ni, tapi masya-Allah hidup dia istiqamah dengan Islam, pandailah campur tangan daripada Allah Subhanahu wa taala untuk menyelamatkan dia daripada gangguan syaitan tak kala di nazak sakratul maut. Tunggu lagi, apa pula yang dimaksudkan dengan istiqamah tadi? Bunyi macam mudah saja. Dalam sirah Nabi SAW, ketika turunnya surah Hud, di dalamnya ada ayat yang berbunyi fastaqim kama umirta, yang bermaksud hendaklah kamu beristiqamah wahai Muhammad SAW sebagaimana yang diperintahkan kepada kamu. Nabi SAW